Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ilaika binti Cik Zulkifli, nombor matrik A175134 akan menerangkan secara umum pengenalan kepada konsep pengampunan dalam Undang Jenayah Konvensional dengan Undang-Undang Jenayah Islam. Firman Allah di dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Ayat 19 surah Ali Imran. Melalui potongan ayat tersebut dapat kita simpulkan bahawa agama Islam adalah agama yang syumul, iaitu sempurna bukan sahaja dari segi keagamaan tetapi merangkumi seluruh aspek kehidupan. Sebagai contoh, sempurnanya agama Islam terhadap tata cara kehidupan manusia seperti makan, cara tidur, pakaian, ekonomi, politik, pendidikan, kematian dan lain-lain lagi. Undang-Undang Jenayah Islam juga merupakan salah satu bukti bagaimana Islam mengendalikan kes jenayah serta konsep pengampunan yang adil. Al-Jinayah dan Al-Jarimah merupakan perkataan Arab yang membawa maksud jenayah. Perkataan Al-Jinayah itu sendiri membawa makna bahawa segala bentuk tindakan yang dilarang dan merosakkan sama ada ke atas badan, harta, jiwa dan sebagainya. Al-Mawardi mentakrifkan jenayah sebagai segala bentuk kesalahan menurut syariah yang boleh dikenakan hukuman berdasarkan hukum Allah, sama ada qisas, hudud atau ta'zir. Islam menganggap jenayah adalah satu kesalahan yang seharusnya dihukum, memandangkan ianya melanggar hak Allah, hak manusia atau makhluk lain. Selain itu, Islam memandang tinggi terhadap kemuliaan agama, nyawa, akal, harta serta maruah. Pencabulan terhadap salah satu kepada 5 perkara ini adalah dikira sebagai jenayah yang mesti dihukum. Namun, untuk menentukan sesuatu tindakan itu dianggap sebagai jenayah, terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian dan ianya perlulah memenuhi beberapa elemen yang sepatutnya. Antaranya ialah elemen perundangan, iaitu peruntukan yang jelas melarang tindakan jenayah itu dan menjadikannya sebagai kesalahan yang boleh dihukum. Seterusnya, elemen tindakan iaitu melakukan tindakan yang menjadikan kesalahan itu, dan akhir sekali, elemen kelayakan iaitu melihat kepada umur, keupayaan dan juga tanggungan penjenayah berkenaan. Secara umumnya, jenayah itu sendiri ditakrifkan sebagai suatu perbuatan atau sebarang kesalahan yang boleh mendatangkan bahaya kepada masyarakat, serta segala perbuatan atau tindakan itu boleh disabitkan kesalahannya di sisi undang-undang dan orang yang melakukannya bertanggungjawab menerima hukuman denda atau penjara. Penipuan, pencurian, peras ugut dan pencerobohan merupakan salah satu contoh jenayah konvensional yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada harta benda individu dan juga organisasi. Di Malaysia, setiap jenayah yang dilakukan pasti ada hukumannya, namun konsep hukuman dan pengampunan bagi jenayah di Malaysia mempunyai sedikit perbezaan dengan konsep Undang-Undang Jenayah Islam. Oleh itu, di dalam video ini, kami akan membincangkan lebih lanjut mengenai jenayah dan konsep pengampunan dalam Undang-Undang Jenayah Konvensional serta konsep pengampunan dalam Undang-Undang Islam. Saya, Wan Adiba Kalila binti Wan Cik dengan nombor matrik A179490 akan membentangkan bahagian perbincangan. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan Undang-Undang Konvensional serta Undang-Undang Islam? Undang-Undang Konvensional ialah suatu peraturan yang diperbuat sebagai panduan oleh suatu badan tertinggi yang mempunyai kuasa ke atas golongan tertentu yang merupakan undang-undang yang datang daripada pemikiran manusia sendiri yang banyak kelemahan dan kekurangan. Manakala Undang-Undang Islam merupakan undang-undang Allah atau diistilahkan juga sebagai tasyrik Rabbani. Oleh kerana ianya datang daripada Allah yang bersifat sempurna, maka undang-undang ini adalah yang terbaik dan sempurna bagi mengatur kehidupan manusia. Seterusnya, mengenai fatwa dan pendapat ulama serta ilmu fiqh. Maksud fatwa ialah suatu pandangan hukum Islam
yang dikeluarkan oleh seorang ulama bertauliah. Antara kebaikan fatwa ialah dapat memudahkan tugas hakim dalam memberikan keputusan serta boleh mengurangkan kos perbicaraan kerana tidak mengambil masa yang lama untuk diselesaikan. Selain itu, ulama juga perlu mempelajari ilmu fiqh. Apakah itu ilmu fiqh? Ilmu fiqh ialah ilmu yang berkenaan dengan hukum hakam syarak yang bersifat amali. Ilmu fiqh juga mempunyai kebaikan, antaranya mengetahui hukum hakam syarak mengenai setiap tingkah laku manusia dan dapat melaksanakan hukum hakam tersebut dalam kehidupan dalam segenap ruang dan lapisannya. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 178, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebagaimana yang tertulis di dalam slide ini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dipaparkan tadi, terdapat 3 hukuman mati dalam undang-undang jenayah Islam, iaitu qisas, hudud serta takzir. Maksud hukuman mati qisas ialah pembunuhan yang disengajakan. Tambahan pula, maksud hukuman mati hudud ialah seorang individu murtad serta mereka yang melakukan zina. Akhir sekali, maksud hukuman mati takzir ialah individu yang bercumbu-cumbuan dengan orang bukan mahram serta golongan yang menyertai ajaran sesat. Saya Siti Nurdaya binti Mak Zaidi A180297. Saya akan bentangkan tentang konsep pengampunan dalam undang-undang Islam. Dalam keadaan tertentu, pengambilan nyawa seseorang itu diharuskan dengan syarat secara sah mengikut ketentuan syariah, seperti hukuman bunuh ke atas pembunuh kecuali mendapat pengampunan oleh wali si bangsa. Tetapi diganti dengan bayaran diat atau hukuman rejam sehingga mati bagi penzina muhsan, hukuman mati ke atas penderhaka ataupun pemberontak buah kepada kerajaan yang sah, hirabah, merompak dan membunuh yang dikenakan hukuman bunuh dan disalib serta bagi pandangan sesetengah fuqaha dalam kes murtad. Seterusnya adalah konsep pengampunan dalam undang-undang konvensional. Setiap negara mempunyai lembaga pengampunan untuk mendengar dan mempertimbangkan laluan pengampunan daripada seseorang yang disabitkan dengan kesalahan oleh mahkamah. Daripada lembaga pengampunan akan menasihati yang di-Pertuan Agong Raja atau yang di-Pertuan Negeri dalam menjalankan kuasa pengampunan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Nur Saidi bin Muhammad Nazir, nombor matrik A1888869, akan menyambung pembentangan pada pengampunan dan cara penyelesaian suatu kes. Pengampunan dan cara penyelesaian suatu kes dibagi kepada 2 kategori, iaitu hukuman mati mandatory dan hukuman mati. Mandatory adalah salah satu istilah undang-undang yang membawa maksud suruhan, mengikat hukuman dan wajib dituruti tanpa pilihan dan merupakan keputusan yang muktamad. Hukuman mati mandatory mengikut Undang-Undang Malaysia atau konvensional akan dikenakan kepada kanun kesesaan, Akta Dadah Berbahaya, Akta Senjata Api dan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Hukuman mati di Malaysia akan dikenakan kepada pesalah yang melakukan kesalahan besar dan berat sebagaimana yang dianggap oleh pihak pemerintah. Pengedar dadah akan dikenakan hukuman mati disebabkan dadah dianggap sebagai musuh utama negara. Senjata api yang dahulunya kegiatan subversif juga dianggap mengancam negara sekarang. Seterusnya, hukuman mati. Hukuman mati dikenali sebagai hukuman utama dalam undang-undang Islam di negara Malaysia. Ianya merupakan hukuman yang terberat berbanding semua hukuman lain yang dikenakan ke atas pesalah kerana hukuman ini meragut jiwa seorang insan yang pada dasarnya merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nyawa individu juga merupakan hak yang perlu dilindungi oleh perlembagaan di kebanyakan negara, khususnya di Malaysia.
Jadi ia tidak boleh diganggu-gugat oleh sesiapa pun tanpa kebenaran undang-undang. Oleh itu, hukuman mati hanya dikenakan bagi kesalahan berat yang sepadan dengan hukumannya. Berdasarkan Undang-Undang Jenayah Islam, hukuman mati dibahagikan kepada 3 kategori dalam qisas, hudud dan kesalahan ta'zir. Selain itu, kesalahan jenayah yang termasuk dalam kategori qisas adalah pembunuhan yang disengajakan. Saya Siti Nuria binti Mat Zaidi A180297. Seterusnya adalah persamaan di antara konsep penghukuman undang-undang jenayah Islam dan konsep penghukuman mandatori undang-undang konvensional, terutamanya daripada segi kemestian pelaksanaan hukuman tanpa gantian kepada hukuman lain. Hakim tidak mempunyai pilihan untuk menentukan dan menetapkan hukuman dalam kesalahan hudud kerana hukuman tersebut telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Hadis. Hakim juga tidak boleh menggantikan sesuatu hukuman sebagaimana yang diperuntukkan dengan hukuman lain. Ciri yang berbeza ialah undang-undang Islam adalah ketetapan oleh Allah SWT sampai bila-bila tanpa batasan masa dan sepadan negara. Di sebaliknya, undang-undang konvensional pula boleh berubah dengan berubahnya dasar kerajaan yang mengubal undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufitra Haikal bin Zulkafli dengan nombor matriks A182393 akan menerangkan bahagian kesimpulan bagi kertas kerja ini. Maka daripada keseluruhan kertas kerja ini dapatlah kita simpulkan Islam merupakan agama yang syumul kerana memberi panduan meliputi semua aspek kehidupan, termasuklah dari sudut undang-undang jenayah Islam. Terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian untuk merealisasikan pelaksanaan undang-undang jenayah Islam di negara kita. Yang pertama, dokumentasi perundangan haruslah dilaksanakan. Perkara ini termasuklah kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan sebatan, pemenjaraan dan rejam. Selain itu, persiapan prasarana dan modal insan haruslah dipergiatkan. Misalnya, kerajaan perlu mengukuhkan agensi penguatkuasa, pendakwaan dan kehakiman. Seterusnya, agensi negeri dan pusat haruslah berganding bahu dalam melaksanakan undang-undang jenayah Islam. Misalnya, ia memerlukan pelibatan dan kerjasama agensi kerajaan seperti PDRM, Jabatan Penjara Malaysia, Jabatan Peguam Negara dan juga Jabatan Peguam Syariah. Walau bagaimanapun, untuk mengelakkan daripada bertepuk sebelah tangan, tidak akan berbunyi bak kata orang dan bak kata pepatah, maka usaha tersebut tidak seharusnya digalas di bawah kerajaan semata-mata. Rakyat juga harus bekerjasama dalam usaha mencegah jenayah dan menerapkan pendidikan serta kesedaran mengenai undang-undang jenayah Islam dalam kehidupan seharian supaya mereka gerun untuk melakukan kesalahan pada masa akan datang. Selain itu, dapat juga kita simpulkan bahawa persamaan undang-undang jenayah Islam dan sivil adalah bertujuan untuk mencegah jenayah daripada berleluasa dengan mengenakan hukuman spesifik kepada pesalah. Jadi, undang-undang jenayah Islam amat menekankan batas dalam menjatuhkan hukuman agar tidak sehingga mencabuli maruah dan memudaratkan si pesalah. Perundangan Islam bukanlah zalim dan melampau seperti yang digembar-gemburkan oleh golongan anti hudud atau anti hukuman undang-undang Islam, kerana hukumannya mempunyai motif yang jelas, iaitu untuk memberi pengajaran kepada masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh pesalah. Jadi undang-undang Islam lebih maju ke hadapan dalam mengemukakan alasan yang munasabah sesuai dengan penghukumannya. Maka segala kritikan dan tomahan berkenaan bentuk hukuman undang-undang Islam perlu diatasi kerana justifikasi hukuman undang-undang Islam lebih munasabah kerana undang-undang Islam adalah ketetapan oleh Allah SWT dan relevan diguna pakai sepanjang zaman maupun pada zaman kontemporari ini. Apabila kita bercakap mengenai perbandingan di antara undang-undang jenayah Islam dan undang-undang konvensional, dapat kita simpulkan di sini bahawa undang-undang jenayah Islam lebih menjurus kepada Allah bersifat Al-Hakim. Hal ini demikian kerana kita sedia maklum bahawa aturan Allah SWT sentiasa yang terbaik kerana dia sentiasa mengetahui apa yang tidak diketahui hamba-Nya yang serba terbatas pemikirannya. Hal ini demikian kerana kita sedia maklum bahawa undang-undang konvensional adalah ciptaan manusia. Ia diciptakan oleh manusia dan akal manusia boleh dipengaruhi oleh emosi dan juga keadaan sekeliling jika dibandingkan dengan Allah SWT. Jadi, kita haruslah berpegang teguh dan tidak mudah terpengaruh dengan propaganda barat dan golongan radikal ataupun liberal kerana mereka, golongan-golongan ini akan sentiasa berusaha untuk memberikan gambaran buruk mengenai pelaksanaan hukuman berdasarkan undang-undang jenayah Islam daripada diaplikasikan di negara Islam sendiri. Jadi, saya sudahi pembentangan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.